Assalamualaikum. Dalam KMK hari ini, cikgu akan terangkan teknik penulisan cerpen asli. Untuk menulis sebuah cerpen boleh adaptasi. Cerpen juga perlu dibina berdasarkan tema. Okey, jika berdasarkan tema, cerpen ini kita panggil cerpen asli. Okay, jadi cikgu akan terangkan cara untuk menulis cerpen asli. Perkara yang membina cerpen ialah pertama tema, yang kedua plot. Okay, plot bermula dengan permulaan, perkembangan, klimaks dan penyelesaian cerita. Yang ketiga, watak dan perwatakan. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 watak sahaja. Yang keempat, latar tempat. Okey, latar tempat 1 atau 2 sahaja. Tak perlu banyak. Okey, latar masa juga singkat. Okey, yang seterusnya, yang keenam, sudut pandangan. Pelajar boleh memilih sudut pandangan orang pertama ataupun sudut pandangan orang ketiga. Sudut pandangan orang pertama biasanya kita menggunakan kata ganti nama aku. Okey, jika sudut pandangan orang ketiga, kita menggunakan nama watak ataupun perkataan dia. Okay. Yang seterusnya, teknik penceritaan. Sekurang-kurangnya pelajar perlu menggunakan 2 teknik penceritaan. Teknik penceritaan yang paling mudah ialah pemberian dan dialog. Okay. Seterusnya, penulisan pendahuluan cerpen boleh berdasarkan perkara berikut. Okay. Kisah diri, objek hidup, tahun, lokasi atau tempat, kisah orang lain, peristiwa, jawatan ataupun objek mati. Maksudnya di sini, untuk menulis pendahuluan cerita atau permulaan cerita dalam cerpen, pelajar boleh memilih apa-apa jua yang berkaitan di sekelilingnya. Okay, apa-apa jua. Jadi apa-apa jua itu digolongkan dalam inilah. Okay. Penulisan cerpen untuk pendahuluan, pelajar boleh gunakan 2 teknik sama ada pemberian ataupun dialog. Okey, mana-mana sahaja yang pelajar rasa selesa. Okey, contoh cikgu bagi. Untuk pemberian, sejak akhir-akhir ini Liza kerap berkurung di dalam biliknya. Masa senggang, dia tekun menghadap buku catatannya. Ada-ada saja idea yang ingin diluahkan di buku catatannya. Okey, ini adalah pemberian Liza. Okey, cikgu menggunakan nama watak Liza. Maksudnya di sini dan di sini okey, perkataannya. Okey, dia di sini maksudnya cikgu gunakan sudut pandangan orang ketiga di sini. Okey, katakanlah kalau pelajar ingin gunakan sudut pandangan orang pertama, okey, pelajar tukar sajalah Liza ni kepada aku. Sejak akhir-akhir ini aku kerap berkurung. Okey, tukar saja. Jadi dah jadi sudut pandangan orang pertama. Okey, cara yang kedua ialah dialog. Okey, contoh, Mama lihat Liza sekarang ni asyik terperap dalam bilik saja. Kenapa? Soal Puan Asmahani sebaik saja melihat Liza keluar dari bilik dan duduk di sisinya menonton televisyen. Okey, bila dalam dialog pelajar perlu menulis teknik penulisan dialog yang betul lah. Contohnya, okey, selepas tanda soal, okey, tutup pengikat kata. Okey, dimulakan dengan buka pengikat kata dan akhir dengan penutup pengikat kata, dan selepasnya mestilah huruf kecil lagi. Okey, huruf kecil sebab soal. Ayat ini di sinilah baru sempurna dan nokta ni baru sempurna. Ayat ini bukannya berakhir di sinilah. Jadi pelajar mesti tahulah cara untuk membina dialog yang betul. Okey, seterusnya, ungkapan lain untuk membina dialog selain daripada kata. Biasanya lepas dialog kita letak kata kan. Okey, kita boleh gunakan perkataan tegur, sambut, merungut atau rungut lah. Okey, melaun, laung, menjerit, jerit, okey, tegas, ujar, sahut, ucap, bicara, balas, pintas, cerita, soal, tanya jika pertanyaan lah, jerit, siapa ni kalau ayat
Kisah punya ayat soal pun boleh. Bentak. Bentak ni macam membentak lah. Macam marah lah. Okey. Seterusnya. Okey. Kita pergi kepada cerpen yang cerpen yang seterusnya. Okey, tadilah. Ini cikgu cara nak menulis, sekiranya pelajar menulis dialog. Okey, setiap dialog ini ialah dalam perenggan yang berasingan. Okey, satu dialog ini satu perenggan, ini satu perenggan dan dah siap satu perenggan. Okey, di sini maksudnya setiap dialog satu perenggan. Bukannya pelajar sambung-sambung. Kiranya salahlah teknik sebegitu. Okey, tapi dalam KMK tidaklah dipotong markah. Tapi teknik yang betulnya sebeginilah setiap dialog itu dalam satu perenggan. Okey, jadi di sini dah siap. Okey, jadi kita tak perlulah sebenarnya letak soal, bicara. Tak perlulah sebab kita dah tahu. Sebab dalam cerita ini hanya 2 watak sahaja. Okey. Belum lagi tapi hampir siap, balas Liza sambil tersenyum senang hati. Okey, nak menunjukkan ini sudut pandang orang ketiga, tidak terbatas lah. Okey, tersenyum senang hati. Okey, dah senang hati. Okey, jadi pelajar perlu ingat semula lah tajuk sudut pandangan yang pelajar belajar. Jadi sudut pandangan penting untuk digunakan dalam penulisan cerpen ataupun penulisan novel. Sebenarnya penulisan novel pun sama juga caranya. Okey, cumanya bila penulisan novel, tajuk tersebut dalam novel lah. Okey, ini penulisan cerpen, maksudnya tajuk tersebut kita kaji dalam bahagian cerpen. Okey, ini bahagian permulaan, ini perkembangan lah. Okey, perkembangan. Jadi cikgu nak ingatkan, bila menulis dialog tak perlu meleret-leret dan tak perlu lagi diulang dalam pemberian. Okey, katakanlah pelajar nak letak satu peristiwa itu dalam dialog, okey, dalam pemberian tak perlu hurai. Okey, dia tak perlu berulang. Okey, kita tengok cerpen yang cikgu buat ini, kita nak kaji dari segi plotnya. Okey, tajuknya cerpen cerpen. Okey, permulaan tajuk tu kena huruf besar lah. C, O dengan C. Okey, cerpen. Okey, Mama lihat Alung sekarang ni asyik terperak dalam bilik saja. Kenapa? Soal Puan Asmahani sebaik saja melihat Liza keluar dari bilik dan duduk di sisinya menonton televisyen. Okey, dialog yang pertama ni kita kata dalam gaya bahasa inversi. Sepatutnya kenapa ni di depan kan, tapi cikgu tak di belakang. Okey, ni gaya bahasa inversi. Okey, dalam cerpen gaya bahasa tidaklah dilihat sangat. Cumanya teknik penceritaan perlu ada 2 lah sekurang-kurangnya. Okey, Alung sedang menyiapkan cerpen untuk pertandingan bulan bahasa. Tarikh tutupnya 3 hari lagi. Okey, dah siap? Belum lagi tapi hampir siap, balas Liza sambil tersenyum agak senang hati. Selepas menyiapkan kerja sekolah, Liza menyambung semula penulisan cerpennya. Bahagian penamat cerita belum diputuskan lagi. Dia berhasrat ingin menyiapkan cerpen tersebut pada hari itu. Setelah bersengkang mata menyiapkannya, akhirnya Liza berasa sangat lega. Bersengkang mata, kalau kita tengok di situ ada gaya bahasa lagi lah. Bersengkang mata peribahasa kan. Okay. Penamat cerita dapat diselesaikan dengan baik. Pukul 12.30 tengah malam barulah dia menutup komputernya. Esoknya barulah dia akan menghantar cerpen tersebut kepada gurunya setelah membaca kali terakhir. Sekarang matanya amat berat. Maksudnya sekarang ni dia nak tidur, dia mengantuk sangat. Dia sekadar siap sahaja. Okey, untuk menulis cerpen, kita perlu edit semula lah. Kesalahan ejaan, tanda baca, sebelum hantar lah. Okey, balik dari sekolah, Liza tidak bertangguh lagi untuk menyemak dan menghantar cerpennya kepada Cikgu Hamidah. Apabila komputernya dibuka, fail yang disimpan semalam gagal dibuka. Dia cuak, mukanya pucat.
Berhari-hari dia mengarang cerpen itu. Tiba-tiba masa untuk dihantar, cerpen itu tidak dapat dijejak. Ingin sekali dia menjerit, namun tiada gunanya dia berbuat demikian. Dia bertenang seketika. Okey, jadi perenggan yang akhir ni ialah kita kata unsur klimaks lah. Unsur klimaks. Maksudnya pembaca akan tertanya macam mana jadi dengan cerpen dia ni, dapat atau tidak. Jadi unsur sebeginilah pelajar perlu buat untuk menulis cerpen. Tapi untuk KMK, cikgu faham pelajar perlu menjawab banyak karya kreatif dalam masa 2.5 jam. Okey, sekiranya unsur klimaks ini diabaikan, tak ada masalah. Sebenarnya untuk KMK, penulisan cerpen tidaklah seperti untuk menerbitkan sebuah karya menjadi buku. Okey, untuk menulis sebuah antologi, unsur klimaks ni sangat penting lah. Okey, jadi ceritanya akan jadi macam biasa saja. Okay. Tapi yang penting di sini untuk KMK, pelajar cubalah untuk mewujudkan unsur klimaks dalam cerpen pelajar. Maksudnya unsur tanda tanya. Okey, puncak cerita. Apa puncak cerita? Okey, dia dah buat siap tapi tiba-tiba akhirnya tak boleh nak buka kan. Okey, kita tengok akhir sekali apa namanya. Okey, ini bagi perkembangan, ini kiranya ada konflik lah. Okey, bagi klimaks ni ada konflik. Ini seterusnya. Baru dia teringat sebelum menutup komputernya malam tadi, dia telah menghantar fail cerpen itu di Telegram. Bila dia Viraku ditulis dalam ruangan cari di Telegram, tajuk tersebut muncul dalam grup hasil penulisan. Hatinya lega, dia tersenyum simpul. Okey, akhirnya terjawablah kan. Cerpennya dapat dia jejak semula. Rupa-rupanya dia telah buat backup, dia hantar cerpen dia dalam Telegram. Okey, jadi ini sebenarnya sebenarnya sebagai panduan jugalah. Okey, ada perkara yang cikgu ingin sampaikan di sini. Sebenarnya peranan Telegram tu sangat penting lah. Cikgu suka menggunakan Telegram. Apa-apa fail cikgu akan hantar di Telegram. Senang nak rujuk. Kadang-kadang bila dalam laptop kita susah nak cari. Okey, jadi sini bila kita buat cerpen, ada sesuatu lah yang kita nak sampaikan. Okey, bukannya sekadar cerita. Okey, ada pengajarannya lah di sini. Okey, jadi di sini temanya bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan sesuatu. Okey, sesuailah dengan tema tersebut. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap pelajar boleh faham cara untuk menulis cerpen, penggunaan buka dan tutup pengikat kata, huruf kecil, okey, kata-kata yang perlu digunakan untuk menggantikan perkataan kata. Okey, di sini ada lagi satu lah, baru dia teringat. Sebelum menutup ni, maksudnya imbas kembali. Okey, ada 3 teknik lah dia gunakan. Okey, ini secara tak langsung pemberian, dan di sini juga ada imbas kembali, dialog dan okey, ada 3. Okey, itu saja.